A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga rahmat Allah dan keberkatan Allah ke atas kalian semua. Kalian suami isteri, kalian dengan anak-anak, dengan ibu ayah, adik-beradik, sahabat-sahabat, semua sekaliannya. Moga dalam rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, hari ini hari Selasa dan kita menjanjikan semalam untuk menyambung perbincangan kita. Jadi, semalam kan saya kurang sihat. Alhamdulillah pagi ini Allah pulihkan kembali kesihatan dan juga semangat. Masya Allah. Jadi saya nak terus pergi ke whiteboard, papan putih kita, dan kita akan terus lukis. Orang zaman sekarang nak suruh lukis. Dulu panjang, lepas tu dah malah panjang, baca yang pendek-pendek, dan malah yang pendek-pendek, lepas tu lukis. Tapi tak adalah melukis sangat, tapi mungkin dari segi tulisan jadi lebih jelas nanti. Selepas tu kita nak bincang, kita nak buat kesimpulan lah, bukan detail sangat tentang isu bid'ah yang kita sebut sebab ia berdasarkan hadis yang kita bacakan. Kedua, berkaitan dengan amalan-amalan yang ditanya semalam. Amalan berubat dengan cara begitu, begini kan, aura bunga, aura itu dan sebagainya. Ada yang tanya guna permata lah, kristal lah. Jadi kita cuba untuk menjawabnya pada hari ini. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat yang berada di TikTok, sebarkan, ramai yang baru tahu bahawa TikTok kembali semula. Start pagi semalam pukul 8.30 setelah di ban 7 hari. Sahabat-sahabat di muka buku dan sahabat-sahabat di Insta, semoga semuanya pagi Selasa yang barakah ini kita mulakan dengan harapan, dengan tawakal kepada Allah, dengan menyerah diri kepada Allah. Macam tadi zikir rahmat yang dikongsikan oleh encik suami, sambung baca sampai 100 kali. Kalau kita buat sehari, kita dah boleh rasa perbezaan kesan zikir tersebut. Apatah lagi kalau kita dapat buat 3 hari, seminggu, kita boleh dapati diri kita yang first berubah. Lebih kuat, lebih kental, lebih tenang, lebih positif. Subhanallah, sebelum keliling berubah, kita dulu yang berubah. Jadi sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, apa khabar semua? Saya tegur sekejap. Lepas tu nanti kita pergi dekat whiteboard. Masa tu saya dah tak nampak dah komen tu apa saya, sebab kita akan gunakan kamera belakang. Sekarang saya guna kamera depan ni. Okey, ada Zila Rizal, Zaimah Zawawi. Terima kasih sahabat-sahabat di muka buku yang berikan star. Itu adalah infak tuan-puan sekalian, sangat membantu gerak kerja dakwah dan amal yang kita lakukan. Terima kasih yang di TikTok yang bagi gift, itu juga infak yang akan ditukar macam-macam bentuk gift, love lah dan sebagainya. Sahabat di Insta, terima kasih kepada para pejuang majlis ilmu yang berjuang dengan cara sendiri. Ada melalui share live ni supaya lebih ramai yang masuk. Dia share link live dalam grup WhatsApp dia dan grup Telegram dia. Dalam grup-grup ni dia jemput, jom hadir kuliah pagi bersama Ustazah Asma. Ataupun ya, ajaran sihat, apa komen Ustazah memang sesat, dah difatwakan sesat. Ajaran sihat tu kita dah tulis panjang lebar, dah buat posting secara bertulis di page rasmi Ustazah Asma Harun, dan boleh tengok juga penulisan kita di Insta dan semua. Okey, sahabat-sahabat, terima kasih pejuang majlis ilmu Alamaya bersama Ustazah Asma Harun. Anda boleh berjuang dengan cara masing-masing. Teruskan bagi emoji sebab dia menguatkan engagement dan meningkatkan reach. Algoritma media sosial macam itulah. Jadi kita cuba follow supaya kita dapat kekuatan, kita punya tapak majlis ilmu kita ni kuat di media sosial. Yang bagi komen pun sangat baik, dia akan beri kesan yang sangat baik. Anda boleh teruskan mendoakan sahabat-sahabat. Anda boleh tuliskan nota apa yang saya cakap, tulis, sebab ia sangat membantu sebenarnya engagement kita jadi semakin kukuh dan semakin baik, dan reach jadi naik.
Subhanallah, yang bagi emoji, bagi komen, ataupun Ustazah, makcik ni tak reti, emoji tak reti, komen tak reti, takut tekan-tekan hilang live tu. So, yang hadir sahaja walaupun hanya mendengar, itu juga adalah salah satu bentuk perjuangan yang sangat hebat dan sangat mulia. Subhanallah, selamat pagi semua kepada wanita-wanita yang hebat, yang bersemangat, yang kuat, yang cantik manis. Subhanallah. Dan kecantikan hakiki itu datang daripada hati. Subhanallah. Masa kita sebut subhanallah, apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan lepas solat kita baca 33 kali kan. Bila sebut subhanallah, maha suci Allah, kita terus membayangkan bahawa kita menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Menyucikan Allah daripada sesuatu yang mensyirikkan. Dan kita terus mengharap Allah menyucikan hati kita. Kalau saya lah membayangkan setiap kalimah subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Sucikan hatiku daripada karat dosa. Sucikan hatiku daripada sifat-sifat mazmumah. Daripada segala penyakit-penyakit hati. Penyakit hati apa? Hasad dengki yang banyak merosakkan amal soleh kita. Penyakit hati apa? Resah, gelisah tidak bertempat. Kemarahan tidak bertempat. Melihat keburukan orang lain, riak, ujub, sum'ah, suka dipuji, suka dipuja. Riak, ia melakukan sesuatu mengharapkan pandangan manusia. Semua itulah tuan-puan sekalian, ujub, kagum pada diri walaupun dalam sembunyi. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, masa sebut subhanallah, maha suci Allah, sucikanlah ya Allah hatiku daripada karat-karat dosa, penyakit-penyakit hati. Allahu Akbar. Lepas tu bila sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senyum sikit. Sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kaulah yang maha terpuji, alhamdulillah. Kaulah maha baik, alhamdulillah. Kaulah beri rezeki, alhamdulillah. Kaulah maha terpuji ya Allah. Subhanallah. Lepas tu kita sebut alhamdulillah dengan membayangkan. Sebab 33 tu kan lama juga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan nikmat yang Allah bagi. Alhamdulillah hidup lagi. Alhamdulillah boleh bergerak. Alhamdulillah mata boleh colek. Alhamdulillah telinga boleh mendengar. Alhamdulillah ada suami. Alhamdulillah ada anak-anak. Alhamdulillah kerja. Alhamdulillah bangun lagi hari ni. Alhamdulillah dapat makan. Alhamdulillah ada rezeki. Alhamdulillah hari ni gaji. 25 hari bulan kan. Alhamdulillah hari ni gaji. Alhamdulillah sihat lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, tahu-tahu dah habis dengan membayangkan pujian tu, membayangkan nikmat yang Allah bagi. Lepas tu kita pun sebut pula apa? Allahu Akbar. Bila sebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar juga Allah maha perkasa, Allah maha hebat. Allah maha segala-galanya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. So bila sebut tu membayangkan kehebatan dan kekuasaan Allah. Allahu Akbar. Bayangkan dunia dan isi. Bayangkan langit. Bayangkan Allahu Akbar. Bayangkan gunung ganang. Allahu Akbar. Bayangkan lautan. Allahu Akbar. Bayang. Lepas tu saya nak sebut cara saya untuk menghayati Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lebih besar daripada masalah ni. Lebih besar daripada urusan. Lebih besar daripada manusia yang kita takut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, bangkitkan semangatku ya Allah dengan kalimah Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, masya-Allah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setelah solat lalu dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu kali, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tu dia, sahabat-sahabat yang dihormati sekalian. Walaupun sebanyak buih di lautan, akan diampunkan dosa. Nanti kita tulis dan lukis. Okey, jadi sekarang sahabat-sahabat kita nak beralih ke whiteboard. So selepas ini akan guna kamera belakang. Saya dah tak nampak. Saya nak sebut sikit nama lah sahabat di TikTok. Contohnya Elia Azli, Bunga April, Bunga Telur, elok pula bunga-bunga ni. Suzan Junid, Rahwiana 07, Mama Zati, Iwan Anna 88,
Alia Azhar, Arina Sofia, Puteri Safra, Zaida, Ummu Faik, Amir Jamni, Sakina, Kina, Nur Azaimah. Okey, sahabat di muka buku, Raina Hashim, Fazila Abdul Razak. Semua ni lebih kurang 5,000 ni. Sekarang hampir 5,000 lebih, hampir 6,000 ni yang sedang hadir. Sebarkan lagi supaya lebih ramai yang hadir. Sahabat di TikTok, jangan lupa perjuangan kita antaranya adalah tap sampai 1 million. Okey, sahabat di IG pula kita ada Ina Ismail, Fiza 114, Idris Zaini, ya, Julie Syamil, Syafiqah Zainul. Bagus yang tuliskan nota kita. Hadir dari Sungai Buloh, jauh tu, pagi-pagi datang dari Sungai Buloh. Siti Zahazan, Syima Amir, Nur Azlina. Ya, Ustazah seronok hari-hari dengan ceramah. Terima kasih Syima Amir. Dia kata sambil-sambil siap-siap pergi kerja. Kasih Azmina jangan tertukar pula. Sambil galik dengar tertukar pula baju dengan tudung. Terpakai pula slipper, kasut tak pakai. Slipper Jepun pula tu kadang kan. Flower. Oh, ni ada dekat dua-dua TikTok dengan Ji. Bagus. Mami Neri, Uzaifu Rohana Taib, Famiza Ahmad. Siapa lagi ni? Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise. Oh, semua hadir ni. Umi Kalsum, Umi Fitra Osman, Rokia, Nurwish, Soleha, Mami Zara, Jalia, Shima, Numa. Okey, Alhamdulillah. Sekarang saya di Tawau. Ui, jauh tu Tawau. Pagi-pagi datang. Jadi, sahabat-sahabat semua. Okey, saya dah tegur sikit-sikit. Nak sebut semua yang tak di kuliah. Rosni dari Sarawak, jauh tu hadir. Kota Kinabalu, Nusam. Masya Allah, Alhamdulillah. I'm here, Army Girl. Dia nak minta suruh sebut nama. Okey, dia kata untunglah siapa saya sebut nama. Ustazah makan apa? Dah sarapan? Dah. Saya makan cereal. Ya, dengan susu. Okey, Alhamdulillah. Kasmina Roti 4 Pekanbaru. Saya Ustazah minta Wak jadi Wak Edi. Sebenarnya nama kadang tu susah nak sebut. Syati Abdul Hamid, Rambau hadir, Masya Allah. Orang kampung on the team. Saya Senorita Malaya. Okey, dia saya lajulah. Saya Ustazah Tahashmin. Okey, subhanallah, Alhamdulillah. Okey, nanti esok kita sebut nama orang lain pula. Fariza, saya dari Johor. Saya Bella Nila. Okey, baik. Rohaida Kasmani. Tasha. Baik. Okey, Encik, silakan Encik Suami untuk kita beralih. Ustazah, insya-Allah kita mendoakan semua. Ashraf. Okey, Penang, Aziz, saya Ustazah. Minta maaf ya, Mishaz. Senang hadir, orang kampung. Saya memang duduk comel je makan saya. Okey. Baik. Selalu memudahkan. Untuk siapa jadi isteri. Saya dah cukup dah menyusahkan cik kan. Bukan menyusahkan, membebankan. Dia merah kat tengah ni, gatal-gatal. Okey.
belum tukar lagi ni. Okey, baik. Okey, dah tukar dah. Okey. Okey. Jadi saya perlukan. Okey, itu. Semua okey? Nampak saya? I'm here. Nampak saya? Cik suami nampak saya? Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, cik saya nak pergi takut tak lepas. Tu. Ha? Tak, lapik ni. Makasih. Okey. Kembali sikit tadi tu saya sebut habis. Subhanallah. Berapa tadi? 33 kali. Alhamdulillah. Berapa kali? Alhamdulillah. Lagi? Allahu Akbar. Lah sekali yang dikirahmat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in maksud menuju kepada Allah, cuma sama ada la syarikalah ataupun la syarikalah. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi seperti ini, bergerak tadi. Okay. Sekejap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tak boleh guna tu. Kena tukar. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati, setiap kali lepas solat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Barang siapa
Yang setelah solat, solat apa? Solat fardu. Selepas subuh tadi, selepas zuhur, selepas asar, selepas maghrib, selepas isyak. Siapa yang lepas subuh tadi tak baca, anda boleh baca je sekarang. Walaupun dah lama dah jarak. Ustazah, saya uzur, saya haid, saya nifas. Boleh ke baca? Boleh. Walaupun tak solat. Jadikan ia rutin. Gantikan zikir itu. Walaupun kita tak solat, tapi walaupun uzur, bila dengar azan apa, terus teringat. Zikir tu kena baca. Okey, Nabi sebut apa? Barang siapa yang membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan menyudahkannya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maksud apa? La ilaha, tiada Tuhan atau tiada sembahan, illallah, kecuali Allah. Wahdahu, dialah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang serupa dengannya. Lahul mulku, baginya segala kerajaan. Kerajaan bumi, kerajaan langit, kerajaan laut, kerajaan di akhirat kelak. Ataupun lahul mulku, baginya segala kekuasaan. Walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa. Ataupun kalau nak perkataan, wahuwa, dan dialah ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, qadir, berkuasa. Ataupun dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Apa yang Nabi sebut? Siapa yang setiap kali lepas solat, maka dia baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar semuanya 3 kali, dan menyudahi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di sini tu apa sekian? Maka akan diampunkan. Jelas kat tulisan saya? Diampunkan. Itulah kan? Sebab bukan cikgu. Cikgu mesti tulis jelaskan. Maka. Yang penting comel tulisan. Maka akan diampunkan segala dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Itu sebanyak buih di lautan. Sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, laut, 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 macam tu laut. Ni laut. Kalau ada orang cakap, saya nak mandi, tapi tunggu laut tidak berombak ataupun tidak bergelora, barulah saya mandi. Saya nak tanya, orang tu mandi tak? Akan mandi tak? Saya nak mandi ni, nak mandi laut ni, tapi tunggu tak ada ombak. Akhirnya orang tu akan mandi tak? Takkan mandi. Takkan mandi. Sebab laut tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti berombak. Walaupun kita nampak tenangnya laut, tak bergerak, tapi sebenarnya dia ada ombak. Dia tetap ada ombak kecil-kecil. Bahkan dia sebenarnya berombak di dalam. Dan bermaksud laut tidak pernah berhenti berombak, tengah ke tepi ke. Bermaksud laut tidak pernah berhenti berbuih, sentiasa berbuih. Siapa yang boleh kira buih di lautan? Tak boleh dikira. Kenapa hadis Nabi sebut dosanya walaupun sebanyak buih di lautan? First, persamaan dosa kita dengan buih di lautan. Buih di lautan tidak pernah berhenti berbuih. Dosa kita pun tak pernah berhenti melakukan dosa, sentiasa melakukan dosa. Subhanallah. Kemudian, tuan-puan sekalian, dan dosa kita pun tak mampu dikira. Begitu juga buih di lautan tidak mampu dikira. Dan tidak pernah berhenti melakukan dosa. Dan sangat banyak. Jadi subhanallah, Nabi kata siapa yang beramal ni setiap kali lepas solat, dia akan diampunkan dosa-dosanya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Lautan tidak pernah berhenti berbuih. Begitulah juga kita tak pernah bersih ataupun satu hari tak melakukan dosa, tidak.
Dan buih di lautan tidak boleh dikira, samalah dosa kita juga tidak boleh dihitung banyaknya dosa kita dengan Allah, dengan makhluk, dengan manusia, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan alam dan lain-lain. Kadang kita tak ada melibatkan manusia, dosa seorang-seorang, dengan perasaan kita, dengan rasa iri hati kita, dengki kita, dengan perasaan hati itu mudah bersangka buruk dengan orang, ujub, takabur, rasa diri lebih baik, kagum dengan diri sendiri, buat amalan bukan kerana mengharapkan semata-mata daripada Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu kata-kata hukama ataupun kata bijak pandai. Siapa yang ingin melakukan sesuatu tetapi menunggu keadaan ataupun menunggu keadaan lah, situasi yang mana tak ada masalah ataupun tak ada halangan. Betul, saya pun nampak ini, saya kena turunkan sikit. Ya. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati, siapa yang ingin memulakan sesuatu ataupun ingin melakukan sesuatu tetapi dia menunggu ataupun nak buat kebaikan ataupun nak buat apa yang baik ni, tetapi menunggu menanti supaya keadaan nantilah dah okey saya buatlah, nanti keadaan macam sesuai saya buat. Dia ibarat seperti nak mandi laut tapi menunggu air laut tidak ada ombak. Saya dia tak mandi. Sepatutnya kena redah saja ombak tu, kena redah saja buih tu, kena redah saja baru boleh mandi. Siapa yang ingin berhijrah, siapa yang ingin berubah, siapa yang ingin melakukan kebaikan ataupun melakukan apa-apa usaha, jangan tunggu keadaan dah sesuai, keadaan dah okey, nantilah dah pencing baru buat, baru terlibat dengan ini, nantilah fokus ibadah, nanti dah pencing kita fokus ibadah. Jangan. Bila buat kebaikan jangan bertanggung. Buat dulu, redah dulu. Barulah kita tahu bagaimana perjuangan kita melakukan kebaikan dan kita pulih, kita perbaiki supaya jadi lebih baik. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kadang-kadang kita sibuk, contoh pergi semayang dekat surau pagi subuh, kita pun nak cepat. Sebab kalau tunggu imam baca zikir semua, kita lambat pergi kerja ataupun anak lambat pergi sekolah. Sekarang subuh lebih kurang dalam pukul 6, sebenarnya kalau pergi masjid masih sempat. Itu pengalaman kami lah. Bahkan boleh bawa lagi anak-anak lelaki tu pergi masjid. Pergi solat masjid, selepas imam bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bagi salam, kita boleh terus bangun tanpa tunggu imam zikir ataupun imam baca doa. Alhamdulillah memang sempat. Sampai rumah dah pukul 6.30. Ada lagi lah masa untuk bersiap. Maksudnya kena bangun awal lah, mandi dulu apa semua, ambil wuduk. Bukan mandi selepas tu jadi agak kelam kabut sikit. So sahabat-sahabat, bila kita dah bangun macam tu, on the way kita nak pergi ke kereta ataupun dalam kereta, kita boleh baca zikir ni. Tak semestinya kena duduk, tak bergerak baru boleh baca. Adab kiblat, tutup aurat, sebenarnya boleh je baca walaupun sambil berjalan. Faham ya? Sebab ada orang kalau dah tinggal tu dia kira tak baca, rugi sangat. Saya permudahkan orang haid, nifas pun boleh baca, tak ada masalah. Dan satu lagi amalan jangan tinggal, dua lah sekurang-kurangnya, jadikan istiqamah setiap kali lepas solat, ayatul kursi dengan zikir. Kalau kita boleh beramal 5 kali sehari, kita boleh rasa urusan kita Allah ringankan, yang berat Allah ringankan, yang sukar Allah pemudahkan, yang sempit Allah lapangkan, yang buntu Allah beri ilham. Percaya atau tidak, cuba buat. Sekarang untuk niat qada selepas subuh tadi, Zuhur buat, asar buat. Sebab selepas subuh ada urusannya, selepas Zuhur ada urusannya, selepas asar ada urusannya, lepas maghrib ada urusannya, lepas isyak ada urusannya. Nescaya dengan bekalan zikir ini, urusan itu dipermudahkan oleh Allah. Hidup kita bukan soal kita hebat ke, kita bijak ke, kita kuat ke, kita apa. Soalnya adalah bagaimana kita lalui kehidupan dengan pertolongan Allah. Dengan Allah menolong dan memudahkan kita. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat, ayatul kursi pula Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca ayatul kursi setelah solat, setiap kali lepas solat dia baca ayatul kursi, dia tak tinggal. Lalu Nabi kata, tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian. Saya ulang lagi sekali, barang siapa setelah solat lalu dia membaca ayatul kursi, maka tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga
melainkan maut, melainkan kematian. Bermaksud dia tak masuk syurga sebab masih hidup je lagi. Kalau mati insya-Allah ke syurga. Yang menghalang dia tak masuk syurga lagi sebab dia masih hidup, dia belum mati. Bagi orang yang sentiasa beramal istiqamah selepas solat fardu, baca ayatul kursi. Subhanallah. Tapi ustazah, lepas mati kan masuk kubur dulu, belum masuk syurga. Benar? InsyaAllah kubur juga akan dijadikan umpama seperti taman syurga. Itu ada hadis Nabi, bagi orang yang soleh, orang sekian-sekian dapat kelebihan sekian, dalam kubur alam barzah umpama seperti taman syurga. Diberi hamparan daripada permadani syurga, dilapangkan seluas mata memandang, macam-macam lah. Dalam kubur walaupun beribu tahun tetapi sangat selesa. Rumah di dalam kubur lebih luas daripada rumah di dunia. So sahabat-sahabat, insya-Allah susah kita nak istiqamah dengan banyak amalan, tapi alam-alam bila solat memang wajib. Dan kita memang tak tinggal solat. Kalau amalan sunat, solat sunat, yang lain mungkin kadang susah nak istiqamah. Tapi kita jaga solat fardu. Macam mana pun kelang kabut, penat, letih, stres, menangis, sedih, kecewa, kita tetap solat kan. Jagalah solat 5 waktu. Paksa diri. Lepas tu, bacalah ayatul kursi. Kemudian sambung dengan bacaan zikir. InsyaAllah, insyaAllah. Mungkin inilah jawapan kepada segala persoalan hidup. Ramai orang datang dengan macam-macam aduan masalah. Masalah suami, masalah anak, masalah kawan, masalah kesihatan, masalah itu, masalah ni. Kadang-kadang kita banyak fikir tapi kurang zikir. Sebenarnya zikir dengan fikir kena sama banyak. Tapi kalau siapa yang mendahulukan zikir, insya-Allah fikir jadi kurang. Maksudnya dengan zikir itu rupanya satu demi satu settle masalah. Satu demi satu, siapa yang menyelesaikan segala masalah? Allah. Akhirnya kita pun kurang fikir. Bukan maksud tak guna otak berfikir, sebab kita kadang banyak fikir. Abang, banyak benda yang saya fikir ni. Banyak sangat. Saya fikir pasal tu, saya fikir pasal ni. Semua benda saya fikir. Awak langsung tak fikir. Dah gaya gaduh lah pula. Apa awak cakap saya tak fikir? Cuba saya tanya. Awak tak boleh jawab. Nampak sangat awak tak fikir. Semua benda saya nak fikir jadi serabut. Rupanya apabila kita banyak zikir, memuji Allah, meminta pertolongan Allah, maka Allah berikan setiap masalah kita tu pada waktu yang tepat, pada waktu yang berkat, pada waktu yang cepat pertolongannya. Alhamdulillah. Okey. Sahabat-sahabat, silakan kalau siapa yang nak snap. Okey, saya duduk kat tepi dah ni. Nanti boleh crop saya. Kalau tak suka saya, boleh crop. Cik, dia boleh nampak tak semua tu keseluruhan? Anda boleh crop saya duduk tepi. Okey. Baik, saya nak padam Kita nak padam. Okay. Dah lama kerja sini? Dah. Masya Allah. Hari-hari datang Ya. Okey kerja? Dah cuti? Ya. Masya Allah. Insya Allah gaji daripada Allah. InsyaAllah. Okey, subhanallah tuan-tuan sekalian. Nanti kan ada orang salah faham. Ada orang baru follow. Ustazah, tanda lelaki berduaan tu cik suami saya. Gitu. Tadi gurau je. Okey, puan-puan dimati Allah sekalian. Kita nak buat kesimpulan kepada perbincangan kita semalam. First, tentang bid'ah. Tentang bid'ah. Siapa yang nak dengar penjelasan ataupun ada orang tak biasa dengar apa bid'ah, anda boleh dengar kuliah semalam. Sebab kita dah cakap definisi, kita dah terangkan sikit. Tapi hari ini kita nak buat kesimpulan terus. Saya pun bukan mahir sangat dalam perbincangan bid'ah ni. Saya bimbang juga saya tersalah. Tetapi apa yang saya jelaskan semalam tu adalah secara umum. Saya tak pergi detail satu demi satu lah. Tetapi hari ini kita dah nak buat kesimpulan. Sebab tak naklah tajuk ini perbincangannya meleret. Kita nak masuk bab khurafat pula selepas ini. Bab khurafat. Okey. Baik, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah imam kita mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sebenarnya bukan hanya ulama
bukan hanya ilmuwan ataupun ulama dalam bidang fiqh, tapi juga dalam bidang akidah. Subhanallah. Sebab itu kalau kita tengok, okey, walaupun bid'ah ni ada perbincangan dalam bab akidah, juga ada perbincangan dalam bab fiqh. Subhanallah. Okey, Imam Syafi'i. Lepas tu lagi Imam Nawawi. Okey, Imam Nawawi ni semua ulama besar ni. Imam Nawawi juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Yang lain-lain lagi ada Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam dan lain-lain. Tapi kita sebut dua imam besar ni pun dah memadai. Okey. Membahagikan bid'ah kepada dua, iaitu subhanallah, Allah tercabut terus. Allahu Akbar. Okey. Yang pertama, bid'ah hasanah. Yang kedua, sebab kita nak bagi penjelasan. Okey. Yang kedua, okey, bid'ah sayyi'ah. Okey. Apakah maksud bid'ah sayyi'ah? Apakah maksud bid'ah hasanah? Membawa maksud bid'ah yang baik ataupun terpuji. Lepas tu bid'ah sayyi'ah pula bid'ah yang buruk ataupun yang keji. Okey. Apa ni Ustazah, bid'ah ada yang baik ada yang terpuji? Saya akui ada sebagian ulama memang tidak mengiktiraf ataupun tidak menerima pembahagian bid'ah ni. Ada ulama mengatakan bid'ah semua dalalah, semua sesat. Maka bila kita jumpa ada orang yang berpegang dengan pegangan seperti ini, maka kita hormati sahaja. Tak perlu nak berbahas, tak perlu nak bergaduh, tidak perlu nak mempertahankan apa yang kita pegang. So kita kata okey, sebab kita tahu dia berpegang kepada pendapat yang mengatakan bid'ah semua sesat dan dalalah. Tak ada bid'ah baik, tak ada bid'ah buruk. Maka kita pula, kalau kita berpegang kepada apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan ini ulama muktabar, kita tahu Imam Syafi'i siapa, Imam Nawawi dan sebagainya. Dan ada lagi ulama-ulama besar yang lain mengatakan bahawa bid'ah ini apa dia? Kita dah semalam kan. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang baru yang tidak dicontohi sebelumnya. Okey, sesuatu yang baru yang tidak dicontohi, yang tidak ada contoh sebelumnya, yang bermaksud sesuatu amalan yang baru yang tidak dicontohi sebelumnya. Kenapa timbul bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang keji? Kita tengok apa penjelasan Imam Syafi'i. Bid'ah hasanah iaitu satu perkara yang dibuat oleh orang Islam selepas zaman Nabi Muhammad SAW, di mana perkara tersebut tidak diketahui sama ada pernah berlaku atau pernah dibuat pada zaman baginda. Akan tetapi perkara tersebut masih termasuk di bawah dalil khas atau dalil umum daripada Al-Quran dan hadis Nabi atau asar para sahabat atau ijma' ulama Islam. Dan perbuatan yang dilakukan tersebut tidak menyalahi syariat. Faham ya? Apa-apa amalan, sama ada mungkin zikir ataupun jumlah zikir ataupun amalan seperti baca Yasin pada malam Jumaat, walaupun tidak ada dalil khusus Nabi perintahkan baca Yasin pada setiap malam Jumaat, tetapi jadi kebiasaan bila malam Jumaat je baca Yasin dan meniatkan pahala sedekah itu,
kepada si mati, umpama seperti itu. Contoh amalan ya, yang selalu sering dikatakan bid'ah. Maka amalan itu adalah satu rutin amalan bagi masyarakat Melayu Islam di Malaysia sejak sekian lama. Boleh jadi ketika itu orang umat Islam tanya pada guru, wahai syekh, wahai orang alim, wahai tuan guru, apa nak buat untuk bila nak hari Jumaat, apa amalan dia supaya hari Jumaat ni berbeza pada hari lain, macam mana nak mulakan hari Jumaat. Mungkin tuan guru, bukan mungkin, tuan guru pun cakap bolehlah baca Yasin, bacalah Yasin. Akhirnya menjadi amalan, tetapi tidak boleh disandarkan. Ini Nabi buat ni, baca Yasin pada malam Jumaat, Nabi buat. Tidak boleh disandarkan begitu. Tapi nak terus beramal tidak ada masalah. Dapat pahala atau tidak? Of course dapat. Baca je ayat Quran, mesti dapat pahala. Nak tetapkan baca bila-bila terpulang. Ada orang dia tetapkan hari ni baca sekian, hari ni baca sekian. Ada orang dia tetapkan zikir. Lepas Zuhur dia nak zikir apa, lepas Asar nak zikir apa, lepas Maghrib nak zikir apa. Terpulang nak tetapkan zikir-zikir ikut waktu. Adakah itu bid'ah? Ni datang pada mana ni? Lepas subuh baca zikir la ilaha illallah sampai Zuhur. Maksudnya dia ulang la ilaha, sebab dia kata dengan cara tu dia boleh istiqamah. Kalau tak, dia confuse banyak sangat zikir nak beramal satu masa. So lepas Zuhur sampai Asar dia dah set dalam kepala dia nak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bila dia ingat zikir je, dia baca zikir tu. Lepas tu Asar sampai ke Maghrib pula, dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Contohlah. Lepas tu Maghrib ke ni pula dia baca zikir. Isyak sampai tidur, sambil-sambil dia baca istighfar. Sebab dia kata dia nak Allah ampunkan dosa sepanjang hari dia, supaya tidur dalam keadaan bersih pada dosa. So kalau kita kata, ada dalil ke daripada Nabi? Nabi buat zikir tu lepas Zuhur. Memang tak ada. Tetapi zikir ini dalam dalil umum, yang mana Nabi SAW sebut, dan hadis firman Allah pun sebut, berzikirlah kamu mengingati Allah sebanyak-banyaknya, zikran kasira. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. So, zikir ada dalam fasa ataupun dalam ruang lingkup yang umum. Mazhab Imam Syafi'i sebut satu perkara yang dibuat bid'ah hasanah yang dibuat oleh orang Islam selepas zaman Nabi Muhammad SAW, di mana perkara tersebut tidak diketahui sama ada pernah dilakukan oleh Nabi, ataupun pernah berlaku pada zaman Nabi, ataupun pernah dibuat oleh para sahabat, tetapi ia masih lagi dalam ruang lingkup dalil yang khusus ataupun dalil yang umum. Okey. Manakala bid'ah yang buruk, bid'ah yang keji, iaitu sesuatu perkara yang dibuat oleh orang Islam selepas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perkara tersebut tidak diketahui sama ada pernah dilakukan pada zaman baginda, namun perkara tersebut menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis Nabi, atau menyalahi asar para sahabat, maksudnya hadis para sahabat, atau menyalahi ijma' ulama Islam, dan arti kata ia menyalahi akan hukum akan syarak, dan menyalahi dalil syarak yang khas maupun dalil syarak yang faham ya, maksudnya perbuatan yang baru juga. Lepas tu dia sandarkan juga kepada amalan tu, dia kata amalan ni okey, dia buat amalan dan nampak amalan tu macam amal ibadah, tetapi rupanya tambahan. Contohlah antara amalan-amalan yang dibuat oleh orang yang pergi ke Arafah, padahalnya kita disunatkan ataupun dituntut untuk banyakkan berdoa di situ. Tetapi apa yang dibuat ialah dia pergi ukir nama lah, dia boleh dekat bukit Arafah, dan itu adalah bid'ah dalalah. Kepercayaan dan amalan tersebut adalah bid'ah dalalah. Okey, contoh-contoh kita nak pergi. Saya rasa faham kan penjelasan tu ya. Jadi apakah yang sepatutnya berlaku selepas kita dah memahami, walaupun sedikit, sekurang-kurangnya basic kita faham. Apabila kita bertembung dengan orang yang berbeza pendapat, yang pegang betul-betul dia kata bid'ah semua sesat, dolalah. Tak ada pembahagian bid'ah hasanah, sayyi'ah, tak ada. Kalau kita jumpa orang seperti ini, maka kita hormati dia sebab memang ada pendapat. Contohnya Imam Malik memang menyatakan bid'ah tidak ada pembahagiannya. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan ada pembahagiannya, mengikut situasi zaman dan keadaan, bagaimana amalan itu tidak bertentangan dengan syariat, dan amalan itu masih lagi ada dalil menyatakan dalil yang menyatakan bahawa amalan itu mendatangkan pahala. Okey. Jadi tuan-puan yang hormati lagi dikasihi, baik bila berhadapan dengan perbezaan pendapat, uruskanlah dengan baik.
Tak perlu kita nak mempertahankan di hadapan orang yang dah berpegang seperti itu. Kita hormati saja. Dan siapa orang yang berpegang begini dan dia jumpa ada orang yang berpegang dengan pendapat bahasa bid'ah, pembagiannya dua, maka hormati juga. Begitulah kita nak hidup dalam keadaan harmoni situasi yang kita berbeza pendapat. Adakah boleh berlaku manusia satu pendapat saja? Tidak akan berlaku. Manusia berbeza fikiran, berbeza cara hidup, berbeza suasana, berbeza ilmu yang dia dapat, berbeza kefahaman. Maka kita tidak boleh menantikan saat semua satu, pegang satu. Tak. Yang boleh adalah meraihkan perbezaan. 4 mazhab yang utama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, juga berbeza pandangan dalam hal-hal tertentu. Dalam bab fiqh banyak mereka berbeza pandangan, tapi mereka saling menghormati. Kita ingat Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i. Walaupun akhirnya Imam Syafi'i ini menjadi ulama yang besar sama seperti guru dia Imam Malik, tetapi mereka walaupun berbeza pandangan dalam beberapa hal, tetapi mereka tetap saling menghormati. Tidak ada pertelagahan. Tak ada Imam Malik kata, "Ui, kamu ni anak murid tiba-tiba lawan guru." Tidak ada. Saling berlapang dada. Kita sama anak murid ni, sama anak-anak murid yang berlebihan. Kadang guru-guru kat atas tu okey je, boleh berlapang dada bila berjumpa ni. Tapi sama anak murid ni yang teruk maki hamun berpecah belah ni. Sampai bila nak macam ni? Apa yang kita dapat daripada perpecahan? Melainkan kelemahan demi kelemahan bagi Islam dan umat Islam sendiri. Okey, contoh ya, di Malaysia ni biasa amalan yang dikatakan bid'ah, iaitu contohnya beramal dengan hadis dhaif. Sebenarnya kalau kita baca Jabatan Mufti seluruh Malaysia, kan, mengatakan kita semua boleh beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh ditolak sebab ia tetap hadis. Kena faham ya? Hadis dhaif sebab ada isu dengan perawi. Salah seorang perawi ada lemah sikit, mungkin dari sudut ingatan, tapi catatannya ada, tetapi dia tetap hadis. Sebab itu hadis dhaif, ataupun maksudnya hadis yang lemah dari sudut perawi, yang penyampai-penyampai yang daripada Nabi, penyampai kepada ni, akhirnya sampai kepada pengumpul hadis. Faham ya? Itu secara ringkas. Jadi adalah mungkin dari sudut ingatan dia bagus, tapi akhlak perawi tu kurang bagus. Dari segi catatan dia ada, tapi hafalan dia tak kuat. Jadi dia terus masuk kategori hadis dhaif ataupun hadis yang lemah, tapi tetap hadis Nabi. Namun ia tidak digunakan sebagai untuk menetapkan hukum. Untuk jadikan hukum, hadis dhaif tidak boleh dijadikan rujukan untuk menetapkan hukum. Hukum fiqh contohnya, ini jadi wajib ke haram berdasarkan hadis dhaif. Tapi untuk beramal, untuk jadi fadail amal, untuk beramal, untuk jadikan amalan, contoh zikir ke, bab ibadah ke, bab ibadah umum, bukan bab rukun, 13 rukun tu bukan berdasarkan hadis dhaif. Itu contohnya. Maka tuan-puan sekalian, kita berpegang dan kita tidak mengatakan bahawasanya hadis dhaif itu perlu ditolak secara total. Tidak. Okey, yang kedua, contoh ya, yang selalu dikatakan bid'ah, baca Yasin malam Jumaat, baca tahlil dan baca talqin, kan? Lepas tu mengadakan kenduri arwah. Sebenarnya kenduri arwah tu bukan buat kenduri untuk arwah. Sebenarnya kaedah masyarakat kita, mereka berkumpul untuk membacakan doa, baca ayat Quran apa semua, lepas tu buat makan untuk orang yang hadir, meraihkan orang yang hadir tu. Sebab memberi makan ni sebenarnya pahala besar ya. Tak kira lah memberi makan sebab apa. Bukan bergembira dengan si mati, tidak. Tapi yang lebih baik sebenarnya bukan keluarga si mati yang sedang berduka dan bersedih ini yang sediakan makan, tapi mungkin jiran, mungkin kawan, supaya keluarga si mati bukan keluarga si mati duk sibuk masak, sebab sepatutnya yang berdoa adalah keluarga si mati. Bukannya kita boleh je jemput imam, pelajar tahfiz semua nak baca doa tu, tapi paling afdal anak tu sendiri baca doa, sebab doa anak sampai pada ibu ayah. Dan kita bersangka baik, doa bukan anak pun akan sampai. Tetapi yang disebut dalam hadis Nabi, doa anak. Nabi SAW bersabda, "Iza mata bani Adam," bila mati anak Adam, "in qata'u amaluhu illa min salas," terputus segala pahala amalan kecuali 3. Segala pahala amalan akan terputus, tak dapat pahala. Kecuali ada 3 amalan, walaupun kita dah mati, kita tetap dapat pahala. Yang pertama apa? Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah, infak, wakaf. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
yang kita beri pada orang, walaupun ilmu masak, walaupun ilmu yang kecil ke banyak ke, ia tetap ilmu. Sikit ke banyak ke, hebat tak hebat ilmu tu tetap ilmu. Kalau kita ada sikit ilmu, bagi, kongsi. Subhanallah. Yang ketiga, ia ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, walaupun kita ngajar anak je. Sebab ada ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Al-Quran. Baik, yang ketiga iaitu wawaladun soleh ayyadu'ulah. Doa anak yang soleh yang mendoakan. Jadi doa anak ni tak putus ya untuk ibu ayah sampai. So kalau boleh, seboleh mungkin, walaupun tak reti bahasa Arab sekalipun, bahasa Melayu pun tak apa, yang mendoakan, yang memimpin bacaan doa kalau ada kematian mak ayah, anak tu sendiri. Anak tu sendiri. Tak apalah, tak reti nak buat ayat sendiri, buka telefon doa untuk arwah. Bacalah, gagak-gagak pun tak apalah. Itu lebih afdal, iaitu anak itu sendiri. Okey. So tengok, bukan kata kenduri ni untuk roh ke apa. Iaitu memang khurafat lah. Itu bid'ah lah. Okey. Lagi menyambut hari kebesaran seperti Maulidin Nabi, Isra' Mi'raj, Ma'al Hijrah. Jadi semua tu bukan bid'ah. Apabila buat sambutan tarikh kebesaran Islam, maka itulah caranya kita mengingati. Bayangkan ya, bila Ma'al Hijrah awal Muharram contoh, ataupun Maulid Nabi, ataupun Isra' Mi'raj, ataupun Nuzul Quran, tidak ada sambutan khas, boleh jadi umat Islam tak perasan pun tarikh ni. Tak tahu pun ni sambutan Isra' Mi'raj, tak tahu pun Nuzul Quran, tak tahu pun Maulid Nabi. Tetapi bila ada sambutan, ada majlis khas, di sinilah ada syiar Islam. Maksudnya ada syiar ni nampak image. Sebab itulah bila ada sambutan, kita sedar, kita perasan, oh ada hari penting ni. Bayangkan kalau tak ada langsung, boleh jadi umat Islam tak perasan pun hari-hari penting ni, hari-hari bersejarah ni. Dan bila tiba hari penting dan bersejarah, bila ada majlis, masa itulah penceramah akan sebut, akan bercerita. Kita pun dengarlah balik, kita pun boleh jatuh cinta kepada Nabi dan perjuangan dan para sahabat apabila kita mendengar kisah sirah. Okey. Seterusnya membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, berdoa beramai-ramai lepas solat jemaah. Ada yang kata bid'ah doa ramai-ramai. Apa doa ramai-ramai ni? Kan doa tu sendiri-sendiri, ramai-ramai pula masing-masing. Sebenarnya boleh je baca doa berjemaah. Tidak ada masalah. Kerana di sana tak ada larangan Nabi. Nabi tak ada larang pun untuk kamu baca berjemaah doa. So boleh je imam baca doa, yang belakang amin. Amin. Dan sebaiknya imam baca dalam bahasa Arab, baca juga dalam bahasa Melayu, supaya makmum boleh faham apa yang imam baca. Tapi kalau bacaan tu dah semua maklum, walaupun bahasa Arab boleh faham sikit-sikit, tak ada masalah. So tuan-puan dimati Allah sekalian, jadi boleh saja. Sebab ada orang yang di belakang tak reti baca doa, kan, tak reti nak susun doa. Jadi bila dia aminkan imam tu, amin beramai-ramai tu, mudah-mudahan adalah keberkatan amin ataupun doa imam itu sendiri, maka kita dapatlah kebaikan. Kemudian membaca wirid dan zikir secara kuat ramai-ramai lepas solat fardu, membaca bismillah dalam solat fardu secara kuat, menyebut lafaz usolli dalam niat, membaca kunut dalam solat subuh. Sebab ada orang kata itu bid'ah, tak ada dalam kunut, tetapi kita belajar Imam Syafi'i kata itu adalah sunat. So nampak tak perbezaan pendapat oleh ulama, dan pengikut jangan menjadi ekstrim. Sebab kunut ni ya, mazhab Maliki kata tak ada, mazhab Syafi'i kata ada. So siapa yang baca kunut silakan, siapa tak baca kunut silakan. Dan kita janganlah terus menuduh orang yang tak baca kunut tu terus kata Wahabi. Jangan. Subhanallah. Macam mana kita di Mekah Madinah solat subuh memang tak ada kan, tak ada kunut. Subhanallah. Jadi dalam situasi begini, berlapang dada dan jangan melabel orang tu ini, orang ni ahli bid'ah, yang ni ahli ni, yang tu ini. Jadi sebab melabel ni lah akan timbul kebencian, perpecahan. Bahkan kalau dalam pasangan berlaku perceraian, adik-beradik sampai berputus silaturahim. Na'udzubillah min zalik. Solat sunat qabliyah Jumaat, solat sunat qabliyah Maghrib, bersalaman lepas solat jemaah. Dia kata okey, salam ni tak ada ni, bid'ah ni. Padahal salam tu termasuk dalam perkara umum, kita boleh salam je bila masa. Tapi pelik nak salam waktu lain. Jadi lepas solat memang macam nice saja lepas solat salam macam tu kan. So kalau siapa tak nak salam, dia kata ni bid'ah, so kita hormat sajalah. Dan orang yang nak salam janganlah
terus kata kamu ni sekian-sekian, jadi saling menghormati saja. Fidyah solat terbatal wuduk dengan sebab bersentuhan lelaki dan perempuan yang harus dikahwini, bilangan rakaat bagi sunat tarawih, tu pun macam-macam perbincangan, menyapu muka lepas salam, akikah dengan binatang anak saling kambing, amalan bertawasul dan bertabaruk, berdoa, membaca Quran, okey, doa akhir tahun dan awal tahun, itu contoh. Okey, contoh amalan bid'ah yang sayyi'ah. Ni amalan bid'ah ataupun benda baru, amalan-amalan baru yang buruk. Contohnya mengumpul tawafkan duit keliling Kaabah supaya duit itu bertambah. Okey. Bercelak mata pada hari Ashura, itu sebab ada larangannya. Penggunaan tangkal azimat pada pinggang menyalahi syarat. Guna ayat 1000 dinar buat pelaris jualan. Guna batu azimat, amalan titik menilik, keyakinan kepada bomo semua. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Ayat 1000 dinar. Okey, macam ni ya kesimpulannya tuan-puan sekalian. Kita tak boleh pukul rata mengatakan bid'ah semata-mata semua perkara yang Nabi tak buat semua bid'ah. Tak boleh pukul rata begitu. Nabi dia buat tak? Mana dalil? Kalau tak ada bid'ah. Tak boleh memukul rata, jangan jadi keras dan ekstrim seperti itu. Asal Nabi tak buat je, terus kata bid'ah. Akhirnya akan timbul ayat yang sini yang kita tak suka dengar. Tak payah guna telefon lah. Nabi tak ada telefon, bid'ah. Tak payah guna internet. Nabi tak ada internet masa tu, bid'ah. Tak payah naik kereta. Sebab zaman Nabi kereta tak ada, bid'ah, naik unta. Tak boleh sebenarnya buat tamsilan begitu dalam perbincangan bid'ah. Maksudnya orang yang balas balik dengan kata-kata begitu pun tak boleh. Sinis macam tu kan. Ini juga dipesan oleh Imam Al-Qadhawi contohnya. Tidak boleh sinis dengan menjawab isu bid'ah dengan ayat-ayat seumpama itu. Tak payahlah pakai ni Nabi tak pakai ni. Okey. Sebab apa? Itu dari sudut urusan-urusan duniawi. Tapi yang dimaksudkan bid'ah ini dalam bab urusan ibadah. Dalam bab urusan ibadah, bab urusan akidah ya. Itu ada urusan duniawi, memang perubahan berlaku tanpa henti sampailah akhirat kelak. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kita tengok, sebenarnya kita kena terima hakikat memang ada khilaf. Ada khilaf. Khilaf maksudnya ada perbezaan pendapat di antara ulama-ulama muktabar dari sudut pembahagian bid'ah. Ada pandangan bid'ah semuanya adalah tidak ada pembahagian bid'ah sekian. Pandangan ini ditegakkan oleh Imam Malik, namun sementara murid Imam Syafi'i mengatakan ada pembahagian sebagaimana kita dah ni. Jadi alhamdulillah, saya rasa sekadar itulah tuan-puan dimati Allah sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tentang bid'ah ni selesai dengan baik. Selesai dengan baik. Jadi saya pun mengharap walau daripada mana-mana pihak jangan kontroversikan apa yang saya jelaskan, dan janganlah pula jadikan ia bahan untuk bergaduh. Bahan untuk bergaduh. Kalau tanya saya, Ustazah yang mana satu? Yang belah mana Ustazah? Ustazah pegang mana? Saya berpegang, saya mengambil pendapat Imam Syafi'i bahawa bid'ah itu ada pembahagiannya, ada hasanah, ada sayyi'ah. Saya beranggapan orang yang memegang kepada tak ada bid'ah semua sesat, saya hanya beranggapan yang dimaksudkan ada bid'ah sayyi'ah. Maksudnya tambahan amalan yang menyalahi, kalau dia kata bid'ah semua sesat, saya menyangkakan okey, maksud dia adalah semua perbuatan amalan yang menyalahi syariat sesat. Saya setujulah. Saya kata betul, saya setuju. Memang semua bid'ah yang menyalahi syariat semua sesat. Waddalalatu finnar, dan yang sesat itu dalam neraka. Tidak ada bahas. Saya setuju. Macam itulah ya. Terima kasih untuk perbincangan ini. Sekarang kita nak pergi kepada isu yang disebut semalam pasal khurafat tu. Okey. Encik. Sekarang pukul 8.30. Saya sebenarnya ada kuliah. Saya kena bertolak paling lambat 8.45. Sebab di sana tu dekat KL. Saya kena sampai kuliah saya pukul 10. So paling lambat 8.45 tu apa sekalian. Macam mana tu? Saya rasa macam saya kena makan juga sikit. Saya kena ada masa juga, ada nak siap-siapkan sikit. Lepas tu saya pergi ke utara. Habis je kuliah tu, saya menuju ke utara.
saya doakan tuan-puan sekalian, saya sebenarnya alhamdulillah saya sudah ada tauliah. Alhamdulillah saya ada tauliah Negeri Sembilan. Saya juga ada tauliah mengajar daripada wilayah persekutuan dan saya ada tauliah daripada Selangor. Jadi sekarang dalam tempoh berapa bulan ni, 1 bulan 2 bulan ni, sebenarnya kita dah mohon lama. Kebetulan semua waktu terdekat. Hari ini saya akan pergi ke Perlis untuk tauliah di sana, untuk di Jabatan Mufti, untuk memohon tauliah mengajar. Sebab ada jemputan juga di sana. Kemudian saya akan pergi ke Pahang besok untuk dapatkan tauliah negeri Pahang. Kemudian minggu depan tauliah Terengganu. Ya, besok ke Pahang, lepas tu tauliah ke Terengganu pula lepas tu. Lepas tu tauliah, saya kalau boleh nak ada tauliah seluruh, sebenarnya tak perlu pun nak semua negeri ada tauliah. Sebab saya dah ada 3, Negeri Sembilan, Selangor dan wilayah persekutuan. Kalau siapa tak percaya boleh je saya share. Tauliah tu memang dah lama, dah 2 tahun dah. Tapi kalau negeri lain, kalau saya dijemput ceramah, cukup dah dapat kebenaran berceramah, yang mana pihak penganjur hantar surat kepada majlis agama ataupun jabatan mufti, dia pun bagi kebenaran khas. Tapi kalau kita dah ada tauliah, ia memudahkan penganjur. So doakan dalam tempoh sebulan ni, saya mungkin akan pergi ke seluruh negeri, kecuali negeri yang tak menyediakan, tak buka ruang untuk tauliah orang luar. Saya rasa mungkin Johor tak ada. Kita mohon juga untuk Johor, tapi Johor tak buka untuk orang luar memohon tauliah mengajar di Johor. Sebab tu susah sikit nak masuk Johor. Johor ada dia punya cara dia. Jadi kita hormati cara negeri Johor, tidak menerima ataupun tidak membenarkan mana-mana tenaga pengajar luar, asatizah luar untuk mengajar di Johor, ceramah semua tak boleh. So itu cara negeri Johor menjaga kemaslahatan rakyat Johor. It's okay. Tapi negeri lain setakat ni nanti pergi Perak, Kedah pun, Kedah, Perak, Kelantan kan. Jadi semua dalam tempoh sebulan 2 ni, semua. Sabah Sarawak hujung bulan 8, hujung bulan 9. Pergi untuk tauliah Sarawak. Dan bahkan saya juga mohon tauliah Brunei pun sebab Brunei kerap sangat jemput. Sebab apa? Brunei ni setiap kali saya masuk Brunei, setiap kali tu saya kena berhadapan dengan panel-panel syariah dia. Masuk je saya akan dibawa ke Jabatan Mufti dia. So saya akan ditanya macam-macam soalan. Setiap kali masuk saya kena berhadapan dengan panel syariah mereka. So sebab itu saya cuba mohon tauliah Brunei. Rupanya Brunei tidak juga, mungkin saya orang pertama kot yang minta tauliah Brunei. Dia pun pelik macam mana ni orang luar minta tauliah. So dia orang pun tak ada sediakan tauliah untuk orang luar seperti ni. Jadi sebenarnya supaya gerak kerja dakwah tu lebih lancar. Gitu. Kita nak masuk rumah orang, jadi kita ni. Begitulah ya situasinya. Jadi itulah hari ni saya, selepas saya ada ceramah satu tempat di KL, lepas tu saya terus fly pergi ke utara, pergi Kedah, lepas tu ni dengan encik suami. Tauliah Singapura. Tauliah Singapura. Lepas tu malam ni petang saya selesai tauliah. Tak tahu ni, tak study lagi, berdebar sebenarnya kalau nak ambil tauliah ni. Lepas tu keluar balik semula malam ni. Bayangkan malam ni saya balik. So awal pagi besok tak ada kuliah kan? Tak dapat buat kuliah awal pagi besok kan? Kuliah kita ni tak ada esok sebab saya kena bergerak ke Pahang. Betul. Ya. Mungkin dalam kereta. So malam ni mungkin sampai dalam pukul 12 macam tu. Pagi besok sebelum subuh pukul 4 pagi kena bertolak ke Pahang sebab pukul 8.30 pagi saya ada pula tauliah negeri Pahang. Lepas tu daripada Pahang, macam tu lah tuan-puan sekalian. Lepas tu hari Jumaat saya pergi ke Singapura sebab ada ceramah di Singapura. Okey, tuan-puan, sahabat-sahabat yang dihormati, kesimpulannya hari ni saya tak dapat untuk bab khurafat. Semalam kan kita kata nak bincang pasal khurafat, apa itu khurafat, lepas tu soalan pasal guna minyak itu, minyak ini, pelaris itu, pelaris ini, pakai ini. Sebenarnya alhamdulillah tim penyelidikan kita dah buat dah nota khas berkenaan dengan khurafat dan kita cuba jawab semua soalan-soalan semalam. Yang duk tanya-tanya pasal soalan macam mana guna minyak tu, macam mana bidara, macam mana bla 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 bla, macam-macam lah tu. So kita sebenarnya dah keluarkan semua soalan tu dan kita cuba jawab.
Tapi tak boleh dah sekarang sebab saya kena bersiap dan menuju ke tempat tu. Nampak tak jadual tu InsyaAllah esok pagi kita dah bagi tahu awal-awal tak ada kuliah, tapi insyaAllah tengok kalau dalam kereta dapat buat. Kalau dapat buat dalam kenderaan menuju ke Pahang. Tapi saya rasa tak buat sebab saya berdebar. Bukan berdebar apa, saya kena buat persiapan. Kena study sikit lah sebab kita nak diberi tauliah bukan senang tuan-tuan sekalian. Bagi sajalah. Dia akan tanya macam-macam soalan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan tasawuf. Kadang soalan-soalan saya tak boleh jawab, saya jujur je. Saya bukan orang alim pun. Dan saya akan beritahu saya sebenarnya lebih kepada nak mengajar dalam bab sekian-sekian. So, begitu saja. Why Ustazah pergi semua negeri sampai negeri yang mungkin bagi setengah kita macam agak kontroversi. Sebenarnya, saya nak cuba untuk memenuhi keperluan di semua negeri. Ada negeri yang turut dijemput tapi saya tak boleh nak pergi sebab isu tauliah. Yang dijemput orang awam yang jemput, faham ya? Kadang yang menjemput ni bukan semestinya pihak kerajaan negeri tetapi pihak masjid, orang awam yang jemput. Tapi supaya ia berjalan lancar dan tidak ada masalah bagi penganjur, so saya cubalah ambil semua. Alhamdulillah. Berapa orang ni semua encik suami? 6,000 Alhamdulillah kepada 6,000 lebih. Doakan ya, semoga urusan kami, urusan saya dipermudahkan dan moga dengan doa anda kepada saya Allah kembalikan berkali ganda buat anda. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Dan last call kepada siapa yang ingin menyertai perjalanan ke Singapura. Siapa nak ikut trip ke Singapura, anda akan bertolak Sabtu pagi dan akan balik pada Ahad petang. So tak ganggu hari kerja. Siapa yang tak pernah pergi Singapura, nak pergi Singapura, sebenarnya saya dijemput ceramah hari Sabtu di Singapura. So terus buat trip. Jauhlah ilmu bersama Ustazah Asma, kembara ilmu bersama saya. Kita akan pergi jalan-jalan Singapura. Kita akan ada pergi masjid, ada Islamic Center, kemudian kita ada tempat pelancongan yang menjadi identik kepada Singapura tu sendiri waktu malam dan sebagainya. So anda juga akan bersama dengan saya dalam program Majlis Ilmu di Singapura tu. So kepada siapa yang ingin bersama dalam ni trip Singapura ni hari Sabtu ni jadi adalah me time dengan saya, lebih kurang macam tu lah. Kita jalan sama-sama, kita jelajah tanah Melayu juga Singapura tu kan. Jadi nombor telefonnya encik, tuan-tuan puan-puan saya tulis tuan-puan saya tulis encik nombor telefon. Sebab hari ni dah hari Selasa, tapi sempat lagi naik flight pagi sebelum subuh, kena dah ada di KLIA. Siapa yang nak ikuti trip ni 011 okey 62 sorry. Okey, inilah nombor telefonnya. Boleh hubungi ni ya. Nak pergi umrah ke, nak pergi Palestin ke. Kenapa tak cantik ni tiga ni? Okey. Nak pergi Palestin ke, nak pergi mana-mana yang travel bersama dengan saya, sebenarnya nombor yang sama ni je. Okey. Okey. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah lusa kita akan bertemu kembali dan kuliah pagi ni. Kita akan bincangkan bab khurafat tu. Bab sihir, bab santau, bab gangguan, bab menggunakan tangkal-tangkal. Dan insyaAllah saya juga akan berkongsikan amalan untuk memutuskan sihir, untuk sembuh daripada gangguan, insyaAllah. Mana yang kita dapat kongsikan, ya. Okey, jadi kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tuan-puan, kepada anak-anak yang sayang kepada ibu-ibu, kan ramai ibu-ibu yang follow, hadiahkanlah trip ke Singapura ni bersama Ustazah Asma. Pakak adik-beradik, hadiahkan untuk mak. Kita akan jaga mak tu. Tapi yang mampu berjalan lah ya. Sebab kita kan banyak pergerakan. Jadi insya-Allah adalah waktu yang special bersama
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.